Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya sekali lagi kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan segala pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala dengan izin, dengan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita sekali lagi dapat bersiaran pada hari ini, yang kita sekali lagi dapat diberikan ruang untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kita semua duduk bersama dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap benda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita gunakanlah peluang yang Allah taala berikan sebelum ianya hilang daripada kita. Sebab kalau tengok keadaan sekarang ni, masyarakat sekarang ni bukan kita sahaja tapi seluruh dunia, maka orang semua mula menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang telah mereka hilang. Kalau dulu mereka ni ada orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi harta kekayaan pada dia, lalu ketika mana keadaan sekarang ni, maka menyusutnya harta, lalu mereka mula mengadu, mereka mula menzahirkannya. Begitu juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi mereka masa lapang yang banyak, lalu mereka gunakan masa lapang untuk keluar beraktiviti, untuk buat segala macam dekat luar. Tapi kemudiannya kerana PKP ini, maka pergerakan menjadi terhad. Lalu mereka teringat pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setiap nikmat yang datang pada kita, maka dia bergantung kepada orang yang dapat nikmat tu. Ada orang bila dapat nikmat, Allah Ta'ala memang bagi semua benda nikmat untuk kita. Hatta ujian yang Allah Ta'ala bagi pada kita pun adalah nikmat kepada kita. Walau bagaimanapun, dia bergantung pada seseorang tu dan keimanan seseorang tu. Kalau dia rasa itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin hampir dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia rasa itu azab, dia rasa itu benda yang seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tak suka pada dia, maka dia akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing tepuk dada, tanya iman masing-masing. Tak payah tengok kiri, tak payah tengok kanan. Tak payah tengok apa yang Allah Ta'ala bagi pada orang tu, apa yang Allah Ta'ala tarik daripada orang tu. Tak payah tengok. Tengok pada diri masing-masing dan tengok pada keimanan masing-masing. Benda yang Allah Ta'ala beri pada kita, bagaimana kita berhadapan dengan dia. Tak payah tunjuk dekat Facebook. Sendiri kita dengan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Alhamdulillah, kita dah mula bacaan kita pada surah Al-Alaq. Lalu insyaAllah kita akan sambung pada hari ini, di mana kita dah selesai sehingga ayat yang ke-5. Kita akan sambung pada ayat yang ke-6 insyaAllah, di mana dalam surah Al-Alaq ini Allah Subhanahu wa taala pada permulaan surah, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan nikmat? Kerana kemudiannya pada pertengahan surah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana manusia ni tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia bukan sekadar tak menghargai nikmat Allah taala, lantas dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, nikmat paling besar Allah taala bagi pada kamu adalah khalaqal insan. Allah Ta'ala cipta kamu. Kita tak dapat nak rasa suka, gembira, kita tak dapat rasa nikmat kalau Allah Ta'ala tak cipta kita. Tapi Allah Ta'ala cipta kita, lalu kita dapat rasa kebaikan-kebaikan, keseronokan yang ada pada kita. Lalu Allah Ta'ala kata, Allah cipta kamu adalah satu nikmat untuk kamu. Dan keadaan macam mana Allah Subhanahu wa taala cipta kamu juga adalah satu nikmat pada kamu. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Janganlah duk mengimpikan sangat benda yang Allah Ta'ala beri pada orang lain. Sebab ada orang lain dia suka tengok pada orang yang dapat nikmat lebih daripada dia, lalu dia bandingkan dengan diri dia. Lalu dia kata, oh aku ni mungkin manusia berdosa ke, aku ni mungkin manusia yang Allah SWT tak sayang ke.
tanpa dia lihat pada diri dia sendiri ataupun dia lihat pada mandunahu. Lalu Nabi SAW anjurkan kita kalau dalam bab-bab nikmat ni, dalam bab-bab ibadah, nak dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pada orang yang lebih banyak ibadah dia daripada kita. Agar apa? Agar kita berusaha untuk kejar dia dari segi beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dari segi nikmat keduniaan ni, maka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW minta kita untuk tengok kepada orang yang bawah daripada kita. Fa innahu ajdaru alla tazdari ni'matallahi alaih. Agar nikmat yang Allah Taala datangkan pada kita, kita tak pandang enteng, kita tak pandang dia satu pemberian yang tak ada nilai. Bila kita tengok pada orang yang di bawah daripada kita, maka kita kita akan rasa nilai nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Contoh macam bila kerajaan umumkan BPN apa panjang dia? Bantuan Prihatin Negara. BPN bila kerajaan umumkan 1,600, maka orang mula bandingkan dengan Singapura. Singapura bagi setiap bulan dengan kadar RM3,000 sebulan. Lalu bila kita dengar orang duk sebut-sebut tentang Singapura, kita pun rasa macam apa nikmat yang datang pada kita ni. Allah, 1,600 banyak mana 1,600 pun bahagi 2 bulan kan. 1,000 bulan April, 600 bulan Mei. Lalu kita rasa apa benda 1,600 ni, apa nilai daripada kita. Tapi bila kita jumpa kawan-kawan Indonesia, cuba tanya pada dia apa bantuan yang kerajaan bagi pada dia. Lalu bila kita dengar benda-benda yang tak ada, benda yang kita dapat tapi orang-orang yang selain daripada kita dia tak dapat, maka nikmat tu akan lebih terasa pada diri kita. Sebab tu sentiasalah duduk bersama-sama dengan orang-orang yang kurang nikmatnya daripada kita, agar kita sentiasa ingat bahawa Allah Ta'ala dah berikan nikmat kepada kita. Lalu kemudian Allah Ta'ala ajar kepada kita Iqra. Allah ajar kita kemampuan untuk membaca, di mana daripada membaca ini, sebab daripada membaca ini, maka terhasillah ilmu. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allam. Allah Ta'ala bagi ilmu, tapi ilmu ni nak datang, kita sebut perlu kepada sebab. Kita tak boleh nak duduk saja-saja kemudian mengharapkan ilmu datang. Walaupun ada orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala pilih dia untuk Allah Ta'ala bagi ilmu pada dia, untuk Allah Ta'ala bagi kefahaman pada dia. Kalau tak, kat dunia ni semua jadi ulama'. Tapi oleh kerana ada orang-orang tertentu yang Allah Ta'ala bagi kefahaman lebih pada dia, maka dia dapat kedudukan yang tinggi. Walau bagaimanapun, setiap orang boleh dapat ilmu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan. Caranya adalah dengan ikut perjalanan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letakkan. Kamu nak dapat ilmu, maka kamu kena belajar dengan guru-guru. Kamu nak dapat ilmu, kamu kena baca daripada buku-buku dan penulisan-penulisan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata alladhi 'allama bil qalam. Allah Ta'ala mengajar dengan pen. Maksudnya Allah Ta'ala mengajarkan kita al-khattu wal kitabah. Sebab apa Allah Ta'ala fokus pada al-khattu wal kitabah? Sebab benda-benda yang kita nak buat dekat dunia ni, kita boleh try and error. Nak makan, kita boleh try and error. Ambil nasi, suap ikut telinga, jadi ke tak? Ambil nasi, ambil apa-apa yang kita nak buat, kita boleh try and error. Nak bercakap pun, kita boleh try and error. Guna perkataan tu, guna perkataan ni, mula dengan bahasa isyarat. Bila kita jumpa dengan orang, kadang kita bercakap macam ayam dengan itik kan. Kita bercakap, kita tak reti bahasa Cina, jumpa orang Cina dekat sekeliling kita, nak bercakap tak boleh, susah. Lalu kita guna bahasa isyarat. Kita boleh try and error. Tapi sampai satu tahap di mana kalau kita rasa kita tengok pada penulisan-penulisan, huruf-huruf yang keluar, nombor-nombor yang keluar, kita pun pelik. Macam mana benda ni boleh muncul? Macam mana benda ni boleh muncul? Apa dia punya permulaan yang menyebabkan orang nak menulis? Sebab kita kalau dalam bab perhubungan, kita bercakap ni dah berhubung, orang dah boleh berhubung. Lalu apa keperluan untuk kita menulis, untuk al-khattu wal kitabah? Dia seolah-olah macam tak ada keperluan. Tapi Allah Ta'ala nak bagi pada kita, nak bagi tahu pada kita, ada nikmat yang besar di sebalik kemampuan untuk kamu al-khattu wal kitabah, untuk kemampuan kamu menulis, untuk kemampuan kamu menggunakan alat tulis. Allamal insana ma lam ya'lam. Lalu Allah Ta'ala mengajarkan kita apa yang kita tak tahu. Dan ayat ni kalau kita gabungkan dengan ayat sebelum dia, alladhi 'allama bil qalam, lalu benda yang manusia paling tak tahu sekali adalah al-kitabah, al-khattu wal kitabah. Allah Ta'ala bagi tahu bahawa antara nikmat paling besar Allah Ta'ala bagi pada kita adalah kemampuan kita untuk
menulis, al-khat wal kitabah. Lalu antara benda lain yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita adalah pertuturan itu sendiri. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita al-bayan. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ni kita nak ambil sikitlah. Al-bayan ni adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana nikmat, mana-mana benda Allah taala bagi kepada kita pun nikmat juga daripada Allah taala. Cuma kadang-kadang kita ni melampau sangat dalam menggunakan nikmat, ataupun kita salah guna nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hatta dalam pertuturan sekalipun, dalam kita berkata-kata, maka Nabi SAW sebut inna minal bayani sihra, ataupun inna minal bayani la sihra. Ada di dalam perkataan-perkataan yang diungkapkan oleh manusia tu, dia ada sejenis sihir. Sejenis sihir. Bagaimana kadang-kadang kita dengar ada orang-orang tertentu bila cakap pada kita, contohlah, kita ambil contoh, kita bukan nak burukkan mana-mana orang, tapi kita ambil contoh, kadang-kadang kita duduk dengan orang yang MLM contohnya, kita duduk dengan orang yang jual insurans contohnya, kita duduk dengan ahli politik contohnya. Bila kita bercakap dengan dia orang, rasa tak kita punya, bila mereka bercakap ni, mereka ada aura untuk tarik, sampaikan kita dah tak boleh nak menimbang dah benda tu baik ke buruk ke, kerana sedapnya benda yang mereka cakap, maka kita pun terima. Nampak? Itu bentuk sihir yang ada dalam kata-kata. Kadang-kadang benda yang buruk boleh jadi baik kerana orang pandai nak ulah, orang pandai nak olah. Macam kita tengok dalam mahkamah contohnya, peguam-peguam yang hebat-hebat, macam mana dia guna perkataan, sampai Nabi SAW sendiri sebut, wala'alla ba'dukum alhana min ba'd fa aqdi lahu faman qadaitu lahu fa innama hiya qita'atun minan nar. Nabi SAW kata, ada sebahagian daripada kamu dia lebih pandai lahan, alhanu min ba'd, dia lidah dia lagi sedap daripada orang lain, daripada maknanya dia pandai olah perkataan-perkataan yang dia nak ungkapkan, lebih pandai daripada orang lain. Lalu Nabi SAW pun kadang-kadang bila Nabi SAW dengar dia punya hujah, maka Nabi SAW terima hujah dia. Walau bagaimanapun, Nabi kata hakikat sebenarnya mungkin tak bersama dengan dia, tapi oleh kerana dia pandai berhujah, maka hakim terpaksa pergi pada dia. Fa'aqdi lahu. Tapi hakikat sebenarnya Nabi SAW sendiri sebut, faman qadaitu lahu fa innama hiya qita'atun minan nar. Maka siapa yang rasa dia tu lepaskan diri ataupun dia mendapat sesuatu yang bukan hak dia kerana kepetahan berhujah, kepetahan dia berkata-kata, maka Nabi kata hati-hatilah dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut selepas Allah taala sebut allamal insana ma lam ya'lam, Allah taala mengajarkan kepada manusia semua apa benda yang manusia tak tahu. Okey, lalu Allah taala sebut seterusnya kalla. Tidak sesekali. Kalla ni dia mesti jawapan kepada soalan. So persoalannya ialah, sebelum kalla ni tak ada soalan kat depan. Semua kenyataan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah, khalaqal insana min 'alaq. Itu kenyataan, statement. Iqra wa rabbukal akram, itu statement. Alladzi 'allama bil qalam, juga statement. 'Allamal insana ma lam ya'lam, juga satu kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalla ni diperlukan kepada soalan, sebab kita nak jawab tidak sama sekali. Tidak sama sekali perlukan kepada soalan. Lalu apa soalan dia? Soalan dia adalah soalan yang kita bayangkan. Kita bayangkan soalan tu apa dia? Bila mana Allah Subhanahu wa taala dah bagi segala nikmat pada kita, Allah taala dah sebut nikmat-nikmat Allah taala bagi pada kita, maka di sana mesti ada sesuatu yang terhasil daripada nikmat yang Allah taala bagi. Orang buat baik pada kita, lalu kita nak buat apa pada dia? Tengok orang buat baik pada kita, kita buat tak tahu je ke? Ataupun orang buat baik pada kita, kita rasa nak pukul dia ke? Tak ada. Bila orang buat baik pada kita, kita berterima kasih pada dia, kita terhutang budi pada dia. Itu semula jadi yang ada dalam diri manusia. Lalu bila manusia ni sedar bahawa semua nikmat ni datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sewajarnya nikmat-nikmat ini adalah benda-benda yang taqtadi ataupun tuaddi ila syukri nikmatillah. Benda yang nikmat-nikmat ni sepatutnya membawa manusia untuk syukur pada Allah taala, membawa manusia kepada semakin kuat iman dia pada Allah Subhanahu wa taala. Itu sepatutnya. Tapi Allah Ta'ala kata kalla, tidak sama sekali. Allah Ta'ala seolah-olah nak bagi tahu bahawa walaupun sepatutnya kamu bersyukur pada Allah Ta'ala, tapi di sana ada orang-orang yang tak menunaikan hak daripada nikmat-nikmat ni.
Maka kata Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha. Allah Ta'ala sebut dengan taukid, innal insana la yatgha. Manusia ni Allah Ta'ala sebut manusia. Dan dekat perkataan al-insan ni, al-insan itu dia ada dua pandangan dari kalangan dari kalangan para mufassir. Sebahagian kata kataan al-insan ini balik kepada Abu Jahal, kerana lepas ni kita akan tengok ada satu ayat yang mana jumhur al-mufassirin mengatakan bahawa ayat ini turun kepada Abu Jahal. Walau bagaimanapun kita tak ada dalil yang kuat, tak ada bukti yang kuat bahawa al-insan dekat sini tuju kepada Abu Jahal. Hatta kalau tuju pada Abu Jahal pun Allah Ta'ala datangkan dengan perkataan al-insan, maksudnya semua manusia. Kalla innal insan, sesungguhnya semua manusia, dengan taukid Allah Ta'ala kata, maknanya memang semua manusia ni la yatgha. At-tughyan maksud dia melampaui batas. Daripada perkataan yang biasa kita dengar, taghut. Taghut ni benda yang melampaui batas, iaitu semua benda yang diharamkan, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah taghut. Seperti mana kita ikut syaitan, ataupun Allah Ta'ala sebut tentang Fir'aun, innahu tagha, kerana Fir'aun ni kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa sahaja yang membawa kepada kekufuran, keingkaran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ia la yatgha. Dan Allah Ta'ala sebut la yatgha ini tuju kepada orang yang tak syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukanlah sesuatu yang membawa kepada kekufuran. Maksudnya kekufuran yang keluar daripada agama Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tetap namakan dia sebagai taghut, benda yang tak sewajarnya manusia buat. Kerana sewajarnya bila dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, kamu bersyukur pada Allah Ta'ala dengan cara yang pertama, nisbahkannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap kali dapat nikmat, maka sebut ini pemberian Allah Ta'ala. Kan tampal kat kereta banyak belakang tu, hadza min fadli rabbi. Ini kelebihan Allah Ta'ala bagi pada kita. Pertama, nisbahkan pada Allah Ta'ala. Yang kedua, gunakan nikmat-nikmat ni untuk benda yang Allah Ta'ala redha. Itu yang Allah Ta'ala nak. Tapi kalla innal insana la yatgha. Manusia ni banyak yang ingkar, tak nak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anjurkan, atau yang lebih teruk yang Allah Ta'ala perintahkan pada mereka, mereka tak nak ikut. Ar-ra'ahu istaghna. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut antara tughyan yang paling besar ialah apabila ini banyak manusia dapat benda ni. Apa dia? Apabila Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, dia dapat rumah yang cantik, dia dapat kereta yang cantik, dapat isteri ataupun pasangan yang baik, dia dapat harta kekayaan yang boleh bertahan 7-8 keturunan, maka dia lupa pada Allah Ta'ala. Dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana dalam kesusahan, ketika mana dalam kesukaran, dia minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana dia duduk di tengah-tengah lautan, Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, duduk dalam tengah-tengah lautan, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamatkan dia, lalu selepas Allah Ta'ala selamatkan dia, lalu dia kufur dan ingkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai manusia seperti ini. Qarun, orang-orang yang Allah Ta'ala bagi harta kekayaan kepada dia, dia bukan harta kekayaan dia, tapi semua benda. Kadang kita pandang manusia yang sombong pada Tuhan, ia adalah orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kuasa, orang-orang yang Allah Ta'ala bagi harta kekayaan. Tapi kadang-kadang kita lupa, orang yang Allah Ta'ala bagi ilmu pun, dia kadang-kadang dia lupa pada diri dia. Dia rasa dia hebat, dia rasa sampai dia tak ingat dah untuk minta pada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa. Dia lupa nak minta pada Allah Ta'ala, arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Dia yakin sangat dengan benda yang ada pada diri dia, sampai dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu nikmat yang ada pada manusia ni, dia bukan kira nikmat yang besar, yang hebat sahaja. Mana-mana nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau manusia gagal untuk menguruskannya dengan baik, maka ia akan menyebabkan manusia ni rasa istaghna. Istaghna maksud dia tak perlu, dia ghaniyun 'anillah. Dia rasa dia tak perlu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jika terkena perangai ni ataupun sifat ni terkena pada manusia, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala namakan dia la yatgha. Sesungguhnya dia telah melampaui batasnya dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'ah. Lalu Allah Ta'ala
kata, bila Allah Ta'ala kata ar-ra'ahu istaghna, dia lupa pada dia, seolah-olah dia tak perlukan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah lontarkan persoalan, inna ila rabbika ruj'a. Bukankah, walaupun ayat ni statement tapi dia mengandungi istifham, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya tempat kembali kamu nanti adalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu ada persoalan dalam dia, bagaimana mungkin kamu boleh kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagaimana mungkin kamu boleh mengabaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagaimana mungkin kamu boleh menunjukkan yang kamu tak perlukan Allah Ta'ala, sedangkan kamu semua ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hari di mana kamu perlukan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kamu rasa Allah Ta'ala nak bagi rahmat jika kamu lupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan kita sebut dalam hadis Rasulullah, ta'arraf 'ala Allahi fi ar-raqa ya'rifka fi syiddah. Nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu kita ketika mana kita perlu pada bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka waktu kita senang jangan lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita selalu bagi contoh macam mana manusia ni, kita jangan cerita dengan Allah Ta'ala lah, sesama manusia pun kadang-kadang manusia ni tak reti nak bersyukur. Tengok macam guru dan pelajar-pelajar. Kalau pelajar ni dalam exam, katalah dia masuk SPM dan lulus SPM, keluar natijah SPM ke hatta STAM. SPM ni orang biasa-biasa, STAM ni ustaz-ustaz, bakal-bakal ustaz. Lalu orang-orang yang SPM yang STAM ni, bila dia dapat natijah yang bagus, apa dia kata? Dia akan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dia akan puji diri dia, alhamdulillah lah dia syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi pada masa yang sama dia kena juga syukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia. Nabi SAW sebut, la yashkurillah man la yashkurin nas, ataupun lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Siapa yang tak bersyukur pada manusia, tak erti nak berterima kasih pada manusia, dia seolah-olah tak berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang datangkan sebab tu pada dia. Sebab yang dia buat tu, ataupun orang tu datang sebagai penyebab untuk dia mampu berjaya dalam sesuatu apa yang dia buat. Lalu tengok kadang-kadang bila pelajar-pelajar ni dia berjaya, dia pun, oh ini kerana saya bangun malam, ini kerana saya qiyamul lail, ini kerana benda tu semua bagus, kita tak nafikan, kita banyak doa, ini kerana saya pergi kelas tambahan, tuition. Tapi dia jarang berterima kasih kepada guru dia, kan? Jarang dia berterima kasih kepada guru dia, sebab dia rasa guru dia tak mainkan peranan yang banyak dalam kehidupan dia, dalam kejayaan dia. Tapi itulah kita kata, kadang-kadang manusia ni dia terlepas pandang dalam bab-bab seperti itu. Maka di samping kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping kita rasa bersyukur pada Allah Ta'ala, kita juga ucapkan terima kasih kepada asbab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala datangkan kepada kita. Ibu bapa kita, guru-guru kita, sahabat kita. Itu antara kesempurnaan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, bagaimana mungkin kamu mengabaikan Allah Ta'ala? Inna ila rabbika ruj'a, kerana semua daripada kamu, tempat kembali kamu, marja' kamu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan marja' kamu adalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat kembali kamu adalah ruj'a, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ara'aita alladhi yanha. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata ara'aita. Walaupun ayat dia ara'aita, kalau kita translatekan ke bahasa Malaysia, maka ara'aita, tidakkah kamu melihat. Tapi ayat ni bukan tuju kepada Nabi SAW, tuju yang spesifik khusus kepada Nabi. Tapi ara'aita, tidakkah kamu melihat? Maksudnya seperti itu. Apa maksud dia? Ara'aita alladhi yanha. Allah Ta'ala bagi tahu, tengoklah contoh orang yang tak reti nak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang melampaui batas, yang seolah-olah rasa dia takkan kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bagi contoh, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu melihat kepada orang yang yanha? Dekat ayat ni lah para jumhur al-mufassirin mengatakan bahawa ayat ini turun kepada Abu Jahal, Amr bin Hisham. Di mana Amr bin Hisham ni dalam banyak riwayat yang datang daripada Mujahid, yang datang daripada Qatadah, semua daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa Abu Jahal ni
dia Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan nada marah dan dengan nada pelik dengan Abu Jahal. So Abu Jahal ni, sebab kita bila kita tak suka dengan orang, kita tak usah layan dia, senang. Abu Jahal tak suka dengan Nabi SAW. Lalu kan senang hidup Abu Jahal. Kalau Abu Jahal kata lantak Nabi lah, nak buat apa pun, aku nak buat urusan aku. Sebab dia kadzab. Allah Ta'ala sebut lepas tu, kadzaba wa tawalla. Semua benda apa yang Nabi bawa, semua dia tak nak ikut. Lalu kan sebaiknya dia tinggal. Tapi kenapa dia nak yanha abdan idza salla? Nabi SAW nak solat. Solat tu hubungan Nabi dengan Allah Ta'ala. Maksudnya tak adalah kaitan. Kalaulah dia Nabi SAW datang kat Abu Jahal ke, ceramah kat Abu Jahal ke, mungkin dia kata sakit telinga aku dengar, bolehlah dia nak marah. Tapi Nabi nak solat pada Allah Subhanahu Wa Taala, benda yang tak ada kaitan langsung dengan Abu Jahal. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, tidakkah manusia ni, kamu semua ahli insan ni melihat ni contohnya orang yang tak takut pada Allah Ta'ala. Allah bagi nikmat, dia ada kuasa, dia datang daripada Bani Makhzum, antara kabilah yang hebat, sampai dia kata ma nahnu wa banu Abdul Muttalib. Kedudukan Bani Makhzum ni bersaing dengan Bani Abdul Muttalib, dengan kabilah datuk Nabi SAW, untuk pegang siapa dia pegang kuasa dekat Mekah. Kedudukan Abu Jahal ni tinggi, orang respect pada dia. Sebab tu bila dia minta tolong bila dia nak keluar, nak selamatkan kabilah Abu Sufyan dalam peperangan Badar, maka orang semua keluar dengan dia. Orang semua berikan harta kepada dia sebab orang yakin pada dia. Lalu Allah Ta'ala kata dia ni dah lah dapat nikmat, lepas tu tak nak ikut Nabi SAW. Pada masa yang sama, Nabi nak buat satu urusan di mana urusan tu tak ada kaitan dengan dia, dan benda tu adalah hubungan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia yanha, dia larang. Dia larang di mana dia datang Allah Subhanahu riwayat yang datang dalam kitab tafsir, seperti mana contoh dalam Ibn Jarir At-Tabari contohnya. Maka dalam Ibn Jarir At-Tabari ada dua riwayat. Satu, Abu Jahal ni memang dia berdepan terus dengan Nabi SAW. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kalau sekiranya engkau salat, maka aku akan la'ata'anna ala raqabati. Aku akan pijak kamu punya leher, tengkuk kamu. Ketika mana kamu sujud nanti, aku akan pijak atas leher kamu. Lalu dalam riwayat yang lain, Abu Jahal ni dia bercakap dengan kawan-kawan dia. Dia tak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi dia bercakap dengan kawan-kawan dia, kalaulah Muhammad ini solat, nanti nescaya aku akan pijak leher dia. Tapi dua-dua riwayat ni menggambarkan bahawa Abu Jahal dia tak nak Nabi SAW solat. Okey. Abdan idza salla. Tengok Allah Ta'ala bila pilih perkataan, Allah Ta'ala pilih perkataan abdan. Allah Ta'ala gambarkan Nabi SAW sebagai abd. Kita ni matlamat hidup kita dan benda yang kita buat, nama dia ibadah. Di mana ibadah ini adalah proses untuk kita menjadi abdun, hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bila kita nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala dah namakan, ada orang yang dah dapat title hamba pada Allah Ta'ala. Siapa dia? Abdan, Nabi SAW. Lalu dalam ibadah kita, maka kita kena ikut panduan dan contoh Nabi SAW. Walaupun kadang-kadang ada orang dia rasa, benda yang Nabi SAW suruh buat ni, benda yang tak menggambarkan iman dan taqwa. Contoh macam sekarang Nabi SAW suruh sunnah Nabi SAW ialah kita jauh tempat-tempat yang boleh membawa kepada kemudaratan, boleh membawa kepada tersebarnya penyakit-penyakit berjangkit. Lalu antara benda yang waliul amr nampak bahawa jauhlah daripada tempat-tempat, maksudnya kekal duduk dalam rumah, tak keluar pergi jumpa dengan orang. Lalu ada orang-orang yang minat pada masjid, dan semua orang Alhamdulillah dekat Malaysia ni, bila ada larangan untuk pergi ke masjid, maka mereka berusaha untuk ke masjid. Itu satu benda yang positif. Maksudnya hubungan manusia, hati dia melekat dengan masjid. Walau bagaimanapun, sunnah Nabi SAW yang kita sebut cerita tentang bagaimana 3 orang jumpa Aisyah radhiyallahu taala anha, bertanya tentang amal Nabi SAW. Lalu bila diceritakan tentang amal Nabi, maka ka'annahum taqalluha. Mereka ni rasa macam, ini amal yang tak sesuai dengan Nabi SAW. Sikit sangat amal ni. Mereka rasa amal tu
patutnya lagi banyak, lagi hebat. Tak sesuai Islam ni bawa apa perintah-perintah seperti itu. Untuk jauh daripada masjid apa semua, untuk apa, ialah benda-benda seperti itu. Tapi kemudiannya Nabi SAW, kemudian 3 orang ni dia sebutlah, kalau aku ni aku akan apa solat malam dan tak tidur. Dan ada orang pula asumu wala uftir, aku nak berpuasa sepanjang hari dan aku tak nak buka puasa. Yang ketiga, yang paling hebat sekali ni, la tazawwajun nisa, aku tak nak berkahwin. Tu hebat. Tak nak berkahwin. La tazawwajun nisa, aku tak nak berkahwin. Lalu kita dengar benda tu hebat. Orang nak qiyamul lail tak nak tidur, hebat. Kita ngantuk, dia boleh tahan daripada malam sampai pagi. Ada orang berpuasa tak nak berbuka, hebat. Zahirnya hebat. Ada orang dia tak nak berkahwin sebab dia nak fokus pada ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita kata hebatlah benda ni. Tapi tengok Nabi SAW sebut apa? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi kata inni la atqakum lillah wa ashaddukum lahu khasyah. Mana ada manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Taala daripada aku, kata Nabi. Mana ada manusia yang lebih takut pada Allah Taala berbanding aku. Tapi aku pun berkahwin, kata Nabi. Nabi kata aku berpuasa dan uftir, dan aku berbuka puasa. Nabi kata aku qiyamul lail dan aku tidur. Dan Nabi kata kemudiannya faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak nak ikut sunnah aku, dia bukan dari kalangan aku, kata Nabi SAW. Sebab tu panduan dan petunjuk kita, hebat tak hebat amal kita, dia bukan bergantung pada akal kita. Dia bukan bergantung pada kita nak ke kita tak nak ke. Ni benda baik pada pandangan aku, kenapa nak tolak? Kenapa perlu ada larangan-larangan seperti ini? Benda yang baik atau tidak adalah benda yang datang daripada Allah Ta'ala dan daripada Nabi SAW. Bukannya datang dengan akal dan nafsu kita. Okay. Abdan, sebab tu Allah Ta'ala namakan Nabi sebagai abd, orang yang dah capai tahap pengabdian diri yang hebat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita ni hanya ikut jelah jejak Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, panduan yang baik ada pada Nabi SAW. Idza shalla, ketika mana Nabi SAW solat. Di mana solat ni Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan, kita tahu bahawa semua ibadah kita dia ada dua bahagian dia, bahagian zahir dan bahagian batin. Lalu Abu Jahal bila dia tengok Nabi solat, dia tak tengok dalam part keikhlasan ni. Kita pun tak boleh nak nampak seorang tu ikhlas ke tak. Lalu dia hukum dengan zahir je lah. Maksudnya bila Nabi SAW rukuk dan sujud, maksudnya Nabi tengah solat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah nak bagi tahu pada kita, solat kamu cukuplah dengan kamu melaksanakan tuntutan angkat takbir, rukun-rukun solat semua lengkap benda tu, maka kamu telah solat. Cuma kadang-kadang kita terlupa satu perkara. Apa dia? Solat kita tu diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita laksanakan tuntutan tu satu perkara, Allah Ta'ala terima tu satu perkara yang lain. Lalu penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amal ibadah kita, solat ke ataupun lain-lain, bergantung kepada satu ikhlas. Hebat macam mana pun kita punya rukuk kita tu lurus belakang dia, sujud kita memang betul-betul 7 tulang tu tak ada miss sikit pun, tapi kalau tak ikhlas pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tak terima amal kita. Ada pun kita rukuk ataupun kita rukuk dan sujud dengan cara kita sendiri, walaupun penuh dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita beramal dengan amal cara kita sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap tak terima amal itu, kerana tidak ada mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikut panduan anjuran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Taala sebut, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Lalu Allah Taala bila dah cerita tentang Abu Jahal, yanha 'abdan idza shalla, Allah Ta'ala kata, tidakkah Abu Jahal tu tahu bahawa orang yang dia nak larang tu adalah alal huda. Allah Ta'ala dah namakan dia abdun, hamba Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala kata, apa yang Nabi SAW bawa adalah al-huda, benda yang bawa dia, pandu dia untuk keluar daripada neraka, masuk syurga Allah Ta'ala, untuk keluar daripada kegelapan, pergi kepada cahaya, untuk tinggalkan judi, arak, bunuh anak perempuan hidup-hidup ni, pergi kepada keadilan, pergi kepada kecantikan Islam. Nabi SAW bawa benda yang baik.
Lalu dia ancam Nabi SAW untuk tidak solat hanya kerana Nabi bawa benda yang baik. Au amara bittaqwa, ataupun Nabi menyuruh manusia kepada at-taqwa. Nabi itu sendiri alal huda. Nabi SAW tu manusia yang dah dapat petunjuk. Baik akhlak dia, baik kata-kata pertuturan Nabi SAW baik, dan sebut benda-benda yang baik. Au amara bittaqwa, dan bila Nabi ajak manusia, perintahkan orang buat sesuatu, bittaqwa, Nabi ajak orang kepada takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tak ajak kepada buang masa, Nabi tak ajak kepada permusuhan antara satu sama lain, Nabi tak ajak kepada perbalahan, Nabi ajak kepada benda-benda yang bawa manusia kepada takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Taala kata, Abu Jahal ni tak boleh berfikir ke? Abu Jahal tak boleh berfikir ke? Ara'aita in kana 'alal huda. Muhammad SAW tu orang yang baik. Sebelum Nabi diangkat jadi Nabi, adakah Abu Jahal memusuhi dia? Tak. Maka Nabi ni memang orang yang baik. Bahkan disepakati oleh semua ahli Mekah bahawa Nabi adalah Al-Amin, orang yang jujur, orang yang baik. Au amara bittaqwa, ataupun kalau kamu tak nampak peribadi dia yang baik, mungkin dia jarang duduk dengan orang ke. Ada orang yang jarang tengok Nabi SAW, tapi orang tahu dakwah Nabi SAW. Sebab Nabi satu-satunya manusia yang bawa dakwah lain dekat Mekah. Yang lain semua ajak sembah Al-Manat, Al-Lat, Al-Uzza, sembah berhala-berhala. Dah lah namakan berhala dengan nama perempuan. Lepas tu suruh pula kita sembah. Benda tu dah lah batu, lepas tu nama-nama perempuan pula. Lepas tu Nabi SAW datang bawa satu benda yang betul, dan benda tu berlainan dengan penduduk-penduduk Mekah. Maka tentunya orang dengar tentang dakwah Nabi SAW. Dan bila orang dengar tentang dakwah Nabi, ada ke benda-benda pelik pada dakwah Nabi? Daripada kamu beriman dengan berpuluh-puluh, bahkan beratus Tuhan yang kamu dakwa benda tu Tuhan, Nabi kata kamu beriman dengan satu Tuhan. Dalam akal kita mana yang logik? Tapi bagi orang kafir, inna hadha la syai'un ujab, aj'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Orang kafir kata, bagaimana Muhammad boleh menjadikan semua Tuhan tu jadi satu Tuhan je? Ini satu benda yang pelik. Yang peliknya mereka, macam mana boleh ada banyak Tuhan? Kalau banyak Tuhan, maka nescaya rosaklah bila ada banyak pentadbir. Lalu Nabi SAW bawa satu benda yang betul dan baik dan sesuai dengan akal manusia. Agama ni memang sentiasa sesuai dengan akal manusia. Tapi kadang-kadang akal manusia tu yang liar. Lalu bila akal manusia liar, dia pun kata, oh agama ni tak sesuai, tak kena. Sebab apa tak kena dengan akal dia? Padahal dia yang bawa akal dia pergi main tempat lain. Sedangkan benda yang Allah Ta'ala datangkan dah memang sesuai dan baik untuk akal manusia. Lalu Allah Ta'ala kata, Abu Jahal ni dah lah kacau Nabi SAW dekat tempat yang tak ada kaitan dengan dia. Kemudian dia kacau pula seorang yang baik. Maka Abu Jahal ni, dia tak tengok pada consequence, dia tak tengok pada akibat daripada perbuatan dia. Lalu Allah Ta'ala namakan dia Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Lalu Allah Ta'ala kata, dia ni, Abu Jahal ni adalah orang yang kadzdzab. Dia banyak kali mendustakan Nabi SAW, dan dia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu Abu Jahal. Lalu Allah Ta'ala kata kemudiannya, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah Abu Jahal ini tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melihat? Anna Allah yara, Allah Ta'ala sentiasa melihat. Lalu ayat ni walaupun turun kepada kata Ibn Jarir At-Tabari dan jumhur al-mufassirin yang bersama dengan Ibn Jarir At-Tabari, katanya ayat ni turun kepada Abu Jahal, tapi ayat ni al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ayat ni turun kepada semua manusia-manusia. Bila kita nak bangkang seseorang, kita nak larang seseorang daripada menyampaikan dia punya ajaran dia ataupun pandangan dia, maka kita tengok pada keadaan dia. Abdan idza salla, adakah dia bawa benda yang sesuai dengan Nabi SAW ataupun tidak? Kalau benda yang tak sesuai dengan Nabi SAW, maka kita tolak. Tapi kalau benda tu datang sesuai dengan Nabi SAW, maka sepatutnya kita buang hawa nafsu kita dan kita ambil benda yang dia bawa. Sebab benda yang dia bawa tu bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ara'aita in kana 'alal huda, sama benda yang
Sebab kita kadang-kadang bila kita contohlah macam kita nak ambil ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Kalau dalam ilmu-ilmu dunia kita boleh pula pergi cari, nak pergi belajar ilmu kedoktoran, maka kita pergi jumpa, pergi masuk medik. Kita tak pergi dekat mana-mana orang ke, kita pun kata ajarkan saya ilmu medik. Tak, kita akan pergi pada orang-orang yang mahir dalam mengajar kedoktoran. Nak jadi engineer, kita masuk pada engineer. Tapi yang peliknya, bila kita nak berbicara tentang agama, kita main cedok ikut suka je. Asal ada title ustaz, maka bagilah ambillah ilmu daripada dia. Sedangkan Allah Ta'ala bila nak letak ni, ara'aita in kana 'alal huda, kita kena pastikan dulu bahawa dia berada di atas al-huda. Al-huda sumbernya adalah daripada Al-Quran, sumbernya daripada hadis Nabi SAW, sunnah Nabi SAW. Lalu kalau kita dalam bab-bab dunia kita ambil daripada ahli dia, maka dalam bab agama lebih lagi. Sebab agama inilah yang memperkenalkan kita kepada Tuhan. Agama inilah yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita boleh kejar dunia lalu kita mengabaikan akhirat kita? Lalu bila kita nak cari benda-benda ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama, maka carilah kepada orang yang ada al-huda. Al-huda. Sebelum kita nak bangkang orang, kita nak larang dia daripada mengajar ke atau apa, tengok pada keadaan diri dia. Dia ni orang yang taat pada Allah Ta'ala. Kita tak persoalkan ibadah dia. Selalu tengok dia dekat masjid, selalu tengok dia mengajar. Dan bila dia mengajar pun, dia mengajar sesuatu yang bertepatan dengan Al-Quran, bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Dan dia ajak manusia kepada kebaikan. Amara bittaqwa, bukan ajak manusia kepada marilah kepada aku, marilah kepada aku. Tapi dia ajak manusia kepada marilah mentauhidkan Allah Ta'ala, marilah beribadah pada Allah Ta'ala dengan seperti mana yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Lalu orang-orang seperti ini kita tak dapat bayangkan bagaimana ada orang yang boleh menghalang mereka, bagaimana ada orang yang boleh menghalang mereka daripada menyampaikan kebaikan kepada manusia. Lalu walaupun ayat-ayat ini turun kepada Abu Jahal, Amr bin Hisham, tetapi pada masa yang sama tuju kepada manusia-manusia yang lain agar jangan ada halangan kepada orang-orang yang nak sebarkan benda-benda yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan hidayah yang Allah Taala bagi kepada manusia. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Soalan daripada Allah Taala, tidakkah Abu Jahal itu tahu bahawa Allah Taala melihat? Maka kalla, nampak datang. Kalla ni mesti sebelum dia soalan. Kalla, tidak sama sekali. Daripada gaya perbuatan Abu Jahal, daripada apa yang dia buat, maka kita boleh buat kesimpulan. Maka Allah Ta'ala sebut dengan pasti, kalla, Abu Jahal ini dia tak yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat dia. Dan sekali lagi, walaupun ayat ni turun kepada Abu Jahal, tapi ayat ni turun juga kepada manusia-manusia lain. Ada orang bila dia buat dosa, dia buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia buat tanpa rasa segan, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa apa-apa rasa yang yang menyebabkan jiwa dia rasa memberontak. Dia buat dengan penuh keselesaan. Lalu orang ni sama juga, kalla, dia seolah-olah tidak yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat dia. Lalu kadang-kadang bila kita nak buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, betul Nabi SAW bagi tahu, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kerana bila kita buat maksiat, maka pada masa itu iman naqis, iman kita berkurang, semakin berkurang. Yang qusu bil ma'siyah, iman kita yazdadu bil ta'ah wa yang qusu bil ma'siyah, iman kita meningkat dengan ketaatan dan berkurangan dengan maksiat. Lalu bila kita buat maksiat, maka iman kita makin kurang dan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun, apabila kita sentiasa sematkan dalam jiwa kita, dalam akal kita, dalam pemikiran kita bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa melihat apa yang aku buat. Macam orang yang buat kerja lah, bila dia buat kerja, dia tengok bos dia tengah pantau dia, atau CCTV tengah pandang dia, rasa dia nak buat salah tak? Dia nak buat benda-benda dosa ke? Dia nak buat maksiat ke? Tak. Tapi macam tu juga dengan Allah Ta'ala. Bagi orang yang yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang melihat dia, maka dia akan sentiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata kemudiannya, kalla, Abu Jahal ni dia dah tak ingat bahawa Allah Ta'ala melihat dan Allah Ta'ala akan balas perbuatan dia.
la illam yantahi, kalaulah manusia-manusia ni tidak berhenti daripada perbuatan tughyan dia, tagha, dengan menghalang orang daripada salat ataupun menghalang orang daripada alal huda, daripada menyampaikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lanasfa'. Safa'a maksudnya al-akhdhu, apa maksud dia? Ambil. Bin nasiyah, nasiyah adalah ubun-ubun. Nasiyah ni adalah maqdamah ataupun muqaddimatu ar-ra's al-wajh, permulaan kepada muka kita. Daripada atas kita nak sampai pada muka kita, maka permulaan dia adalah an-nawasi. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ar-Rahman, Allah Taala kata yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang al-mujrim, orang-orang yang buat jenayah pada Allah Subhanahu wa taala, yang buat dosa dan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat nanti yu'raful mujrimuna bisimahum, mereka ada tanda-tanda yang dapat kelihatan pada diri mereka. Ini orang-orang yang dulunya buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, mujrim, buat jenayah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka macam mana malaikat campakkan mereka dalam neraka Allah taala adalah dengan bin nawasi wal aqdam. Mereka akan dicampakkan sama ada dengan malaikat pegang, tarik daripada ubun-ubun mereka lalu dicampak dalam neraka, ataupun wal aqdam, mereka ditarik daripada kaki mereka, tarik kaki lalu dicampakkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat yang sama Allah Taala tujukan kepada Abu Jahal, la illam yantahi, kalau dia tak berhenti daripada halang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, maka malaikat pada hari kiamat nanti akan ambil ubun-ubun Abu Jahal ni dan siapa yang seangkatan dengan dia, lalu akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Walaupun Allah Ta'ala tuju nasiyah, ubun-ubun yang kadhibah, pembohong, khati'ah, yang melakukan kesalahan kepada Tuhan dia, kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang Allah Taala maksudkan bukan ubun-ubun tu sendiri. Ubun-ubun apalah kesalahan yang dia buat, tapi manusia tu sendiri, pemilik ubun-ubun tu sendiri, dia adalah manusia yang kadhibatin khati'ah, yang buat salah dan pada masa yang sama dia kadhibah, dia seolah-olah memberitahu, mendustakan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu melihat perbuatan-perbuatannya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fal yad'u nadiyah. Ini kerana datang riwayat daripada Ibnu Abbas, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, bahawa Abu Jahal apabila dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin apabila dia ugut Nabi sallallahu alaihi wasallam nak larang daripada solat, kali pertama, kali kedua mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mengalah, tapi bila kali ketiga dan keempat, maka intaharahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada dia. Fala tanhar, kan kita sebut dalam surah Ad-Duha, fala tanhar, jangan tinggikan suara, jangan mengherdik dia. Lalu Nabi SAW bila dah banyak kali Abu Jahal buat jahat, maka Nabi SAW bangun mempertahankan diri Nabi SAW. Dan Nabi bukan mempertahankan diri Nabi semata-mata, tapi Nabi mempertahankan Nabi nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nak mempertahankan tanggungjawab Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abu Jahal bila tengok Nabi SAW bangun nak menentang dia, maka Abu Jahal kata, wahai Muhammad, tidakkah kamu tahu bahawa dekat kawasan ni akulah yang paling banyak pengikut? Aku paling banyak nadi ni kelab. Kelab maksudnya Abu Jahal ni dia pengerusi kelab. Pengerusi kelab. Kelab ni kumpul banyak-banyak, maksudnya dia adalah orang yang ramai pengikut. Falyad'u nadiyah, maka dia kata pada Nabi SAW, oleh kerana aku ni banyak pengikut, maka kalau kau lawan aku wahai Muhammad, nescaya aku akan panggil pengikut-pengikut aku semua untuk hentam kamu wahai Muhammad. Lalu Allah Ta'ala balas, sanad'u zabaniyah. Kalau dia panggil pengikut-pengikut dia, sanad'u zabaniyah,
kami akan panggil zabaniyah. Zabaniyah adalah malaikatul azab. Kerana apa, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kata berkenaan dengan ayat ni, maka kata Ibnu Abbas, idza da'a, kalaulah Abu Jahal panggil, idza da'a dia punya nadiyah, idza da'a nadiyahu akhazathu malaikatu min sa'atihi. Maksudnya kalaulah Abu Jahal panggil nadiyah, pengikut-pengikut dia pada waktu tu, maksudnya Abu Jahal tak panggil lah. Sebab Abu Jahal pun takut tengok Nabi SAW. Bila orang Islam bangun mempertahankan haibah dan izzah dia, kita akan nampak orang-orang kufur, orang-orang yang tak suka pada Islam ni, dia akan berundur. Tapi bila orang Islam tu sendiri malu, takut nak mempertahankan agama dia, tak ada izzah nak tunjukkan dia seorang Muslim, maka orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pandang rendah pada kita, sebab kita memilih untuk memandang rendah pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita ada izzah, kita mempertahankan ini sunnah Nabi SAW, ini rukun dalam agama kami, lalu bagaimana kamu boleh mempermain-mainkan, orang mempermainkan Al-Quran ke, orang mempermainkan hadis Nabi SAW, lalu kita bangun mempertahankan. Itu izzah Nabi SAW tunjuk, maka Allah Ta'ala akan mempertahankan kita. Sanad'uz zabaniyah. Lalu Allah Ta'ala kata, kami akan panggil zabaniyatul adab. Kata Ibnu Abbas, zabaniyah adalah zabaniyah, malaikat-malaikat azab yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sediakan. Falyad'u nadiyahu sanad'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat kami. Kalla, wahai Muhammad. Kalla ni adalah jawapan kepada soalan. Lalu kita tanya, mana soalan dia? Soalan dia adalah apa yang terkandung daripada kenyataan yang Allah Ta'ala bagi. Maksudnya bila Allah Ta'ala sedang cerita tentang Abu Jahal, dia nak panggil pengikut-pengikut dia, lalu kadang-kadang kita bila dengar, orang ni nak panggil pengikut dia, kita pun rasa takut. Siapa tak takut? 1 lawan 10 kot dia panggil. Kalau 10 orang, kalau dia panggil 20, kita pun takut. Lalu Allah Ta'ala kata, kalla, adakah kamu takut kepada mereka, wahai Muhammad? Lalu kamu nak ikut apa yang Abu Jahal suruh pada kamu? Abu Jahal kata jangan solat, kamu nak ikut, jangan solat. Allah Ta'ala kata, kalla, jangan sesekali wahai Muhammad, jangan sesekali. La tuti'hu, jangan kamu taat kepada Abu Jahal. La tuti'hu, kalla, jangan sesekali kamu takut kepada dia, dan jangan kamu taat kepada dia, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi SAW. Sebab tu kita sebut tentang izzah. Benda yang dapat menyebabkan kita mempertahankan agama kita di depan cercaan, di depan halangan-halangan, adalah apabila kita rasa diri kita ada kemuliaan. Bukan diri kita, kita dapat rasa agama tu, kita ada kemuliaan terhadap agama kita. Kita ada rasa tanggungjawab kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan mempertahankan tanggungjawab dan hak kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, kalla la tuti'hu, jangan kamu taat kepada dia wahai Muhammad. Wasjud, dan sujudlah kamu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sujud ni maksudnya solatlah kamu. Sebab ayat atas tadi, abdan idza salla, seorang hamba yang ketika mana dia salat. Kalla la tuti'hu wasjud, kemudian Allah Ta'ala kata solatlah kamu. Dan Allah Ta'ala gunakan perkataan wasjud untuk menggambarkan solat, kerana antara ibadah, perbuatan yang paling besar untuk kita lakukan dalam solat kita adalah sujud kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu seperti mana Nabi SAW sebut al-hajju arafah. Walaupun dalam haji tu dia ada banyak rukun, dia ada tawaf, dia ada sa'i, dia ada tertib, tapi antara rukun yang paling besar adalah Arafah, di mana kalau tak ada Arafah tu maka tidaklah ada haji tersebut. Maka dalam solat kita kalau tidak ada sujud, maka seolah-olah macam bukan dah dia rukun. Kalau tak ada sujud dalam solat memang tak ada lah. Tapi kadang-kadang bukan maksudnya tidak ada sujud, sebab kita akan sujud juga. Tapi kadang-kadang orang gagal untuk memahami ataupun untuk rasa dalam hati dia bahawa sujud ni adalah perbuatan yang paling besar dalam solat. Dan Allah Ta'ala sebut lepas tu wasjud waqtarib, dan dekatlah pada aku. Allah Ta'ala sebut waqtarib, dekatlah pada aku.
selepas sebut perkataan sujud. Walaupun waqtarib dalam solat kita, perbuatan solat itu sendiri adalah perbuatan kita mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Taala pilih perkataan sujud dan Allah Taala datangkan lepas tu waqtarib, kerana tempat kita paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mana kita sujud. Maka dalam sujud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Tempat yang paling dekat seseorang tu dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika mana dia sujud. Maka fa'akthiru fihi du'a, maka banyakkanlah doa dalam sujud. Doa dekat tempat mana-mana pun, sebab solat tu keseluruhannya adalah doa. Walau bagaimanapun, doa yang paling baik untuk kita bagi pada Allah Ta'ala adalah ketika mana kita sujud. Sebab tu hargai setiap sujud yang ada dalam solat kita. Sebab tu ada orang-orang yang dia Allah Ta'ala bagi keunzuran pada dia, lalu dia tak dapat nak sujud. Lalu macam mana keadaan sekalipun sujud dia sentuh tanah ke tak sentuh tanah ke kepala dia, maka dia kena merasai nilai sujud tu. Sebab ada orang dia boleh rasa nilai sujud tu bila kepala dia sentuh tanah je. Tapi bila kepala dia tak sentuh tanah, contoh dia solat atas kerusi, dia segerakan bangun daripada sujud. Sedangkan sujud tu juga adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap sujud, jaga hargai setiap sujud yang Allah Ta'ala bagi pada kita, maka banyakkan doa kita dalam sujud-sujud. Begitu juga dalam satu solat yang paling ringkas adalah solat witir lah, 1 rakaat. Tapi secara umumnya solat yang paling pendek adalah 2 rakaat. Dalam 2 rakaat ni ada berapa sujud? 2 rakaat ada 1 rakaat ada 2 sujud. Maka 2 rakaat ada 4 sujud. Tapi sayangnya kadang-kadang sebahagian daripada kita, mungkin kita dah dididik ataupun kefahaman masyarakat kita daripada kecil dah diajar bahawa bila nak doa, maka doalah pada sujud yang terakhir. Sebab tu kita tengok contoh imam ke, maka mereka ni bila nak doa, maka mereka akan tunggu pada sujud yang terakhir baru nak doa. Lalu 3 sujud lagi pergi mana? Itu satu kerugian yang sangat besar. Sedangkan solat 2 rakaat kita ada 4 sujud, tapi kita hanya pilih satu tempat untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita mengabaikan 3 sujud yang lain. Lalu kita kata Allah Ta'ala, Nabi SAW bagi tahu sujud ini adalah tempat yang paling hampir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang menghayati sujud dia. Sebab ada orang bila dia solat, dia hanya sekadar solat untuk cukupkan syarat. Sebab dia takut. Ada orang solat, dia orang beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala ni di asbab. Ada orang yang buat kerana itu tuntutan, lalu dia pun buat lah. Macam orang yang pergi kerja. Ada orang yang pergi kerja, dia kata sebab dia dah setuju untuk kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, lalu dia pun pergilah sebab itu tuntutan daripada majikan dia. Dan ada orang yang beribadah kerana takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang pergi kerja kerana takut dimarahi oleh majikan, tak pergi kan kena marah dengan bos, lalu dia pun pergi kerja dia. Tapi orang yang paling baik ialah orang yang buat kerja kerana ihsan dia, kerana dia buat, memang dia nak buat yang terbaik. Dia tak kira lah bos dia marah ke bos dia tak marah ke, dia memang bagi yang terbaik untuk pekerjaan dia, bukan sekadar untuk melepaskan batuk ataupun batuk nama dia di tangga, ataupun kerana takut kena marah, tapi dia nak bagi yang terbaik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sewajarnya yang kita buat dalam ibadah kita. Nilaikan setiap benda. Bukan maknanya kita nilaikan kita fokus pada sujud, rukun-rukun lain kita buat asal boleh je. Tak, maksudnya semua perkara dalam solat tu kita buat, dan kita lebihkan sikit pada sujud, kerana pada waktu tu kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bukan suruh kita sujud je, bukan suruh kita solat je, tapi waqtarib. Macam mana kita nak dekat dengan Allah Taala kalau kita sujud kita duk fikir pasal benda lain? Kita tak dekat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tanggungjawab tu selesai. Dan kita hanya boleh dekat waqtarib apabila kita menghayati istihdarul qalbi, kita ada tawajjuh pada Allah Subhanahu Wa Taala, fokus kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itulah kita semakin hampir dengan
Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sama-sama tengok diri kita. Allah Taala bagi pilihan kat sini. Ada orang yang ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, dan ada orang yang kadzdzaba wa tawalla. Ada orang yang larang orang lain daripada buat baik. Ada orang bila datang kebaikan pada dia lalu dia dustakan kebaikan tu, dia tak nak terima dan dia wa tawalla, dia berpaling. Dan ada orang ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Ada orang yang dia duduk atas hidayah daripada Allah Taala dan dia ajak manusia kepada taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua pilihan depan mata kita. Allah Subhanahu wa taala kata fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Taala kata telah berjayalah orang-orang yang pilih untuk menyucikan hati dia, taqwa, untuk mendatangkan taqwa kepada diri dia. Tapi orang yang pilih sebaliknya, wa qad khaba, mereka ni kecewa dan rugi dan kecewa mereka ni. Khaba man dassaha, siapa yang pilih untuk merosakkan jiwa dia, mengotorkan jiwa dia. Maka kita sama-sama tepuk hati kita, tanya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pilih yang mana? Dan pilihan kita tu bukan hanya dengan angan-angan yang kita fikir, oh aku nak jadi orang yang baik, bukan hanya sekadar ungkapan dengan mulut, tapi kita buktikan. Abdan idza shalla, buktikan dengan salat kita. Dan dalam salat pun wasjud waqtarib, maka sujud dalam keadaan kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita takat tu dulu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk tu daripada kelemahan dan kesilapan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan jilsah kita hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.